Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Dan insya-Allah pada subuh ni kita akan mulakan dari ayat yang ke-7. So bagi tuan-tuan dan puan-puan, jemaah sekalian yang tengah menonton, bolehlah silalah buka Al-Quran, tengok ayat yang ke-7 surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Yang bermaksud, dan kenanglah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu, serta ingatlah perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Melalui ayat 7 surah Al-Ma'idah ni, pertama Allah Ta'ala sebut, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Dan kenanglah, ingatlah nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Ya'muru ta'ala ibadahu bidhikri ni'amihi. Melalui ayat ni, Allah perintahkan kita hamba-hambanya untuk sentiasa mengingati nikmat yang telah Allah kurniakan. Dan nikmat itu ada sifat dia ad-diniyah dan ad-dunyawiyah. Nikmat ad-diniyah tu apa maksudnya? Nikmat agama. Contoh, hari ini kita menjadi seorang Muslim, ini adalah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kita mendapat hidayah, itu satu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Kita dimudahkan Allah untuk melakukan amal-amal salih, itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kita dapat bersedekah, dapat berwakaf, boleh pi haji, boleh pi umrah, boleh buat amal-amal kebajikan. Semua itu adalah nikmat daripada Allah, bukan semata-mata dari kita. Itu kategori nikmat ad-diniyah. Yang kedua, ada nikmat ad-dunyawiyah, nikmat duniawi. Contoh, Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita kesempatan, Allah bagi kita kerja, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita pasangan, Allah bagi kita anak, Allah bagi kita kawan, jiran yang baik-baik dan lain sebagainya. Itu masuk kategori nikmat ad-dunyawiyah. So nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan ini, sama ada yang bersifat ad-diniyah ataupun ad-dunyawiyah, Allah perintahkan kita untuk mengenangnya, untuk mengingatinya. Dengan apa? Biqulubihim. Pertama dengan hati kita. Kenanglah nikmat-nikmat Allah itu, sama ada nikmat agama ataupun nikmat dunia tadi, dengan hati kita. Sentiasa ingat, renung bahawa Allah telah mengurniakan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Yang kedua, wa alsinatihim, dengan lisan kita. Artinya sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebutkan. Ya. Ingati nikmat Allah itu dengan lisan kita menyebutkan nikmat Allah Ta'ala tu.
Boleh tak kita menyebutkan nikmat Allah? Boleh. Allah perintah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, fahaddits, maka ceritakan, sampaikan, sebutkan. Dan itu membantu kita untuk mengingati bahawa apa yang kita dapatkan semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa hikmah mengingati atau mengenal nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan? Pertama, fa inna fi istidamati dzikriha da'iyan li syukrillah. Pertama, akan membawa kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau hati dan lisan kita sentiasa mengingati dan menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah itu, sama ada nikmat diniyah dan duniawiyah tadi, maka itu akan menyeru kita, membawa kita, menjadikan kita orang yang bersyukur kepada Allah. Maka mustahil seseorang bersyukur dengan nikmat Allah kalau dia sendiri tak ingat, dia tak kenal nikmat Allah Ta'ala tu. Kita boleh menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur kalau kita kenal nikmat Allah Ta'ala tu. Kalau kita tak kenal nikmat Allah Ta'ala tu, macam mana kita nak bersyukur? Maka ini hikmah yang pertama, mengingati nikmat-nikmat Allah itu da'iyan li syukrillah. Itu akan menyeru kita untuk bersyukur pada Allah. Yang kedua, wa mahabbatihi. Kita akan semakin cinta dengan Allah ketika mana kita mengingati, mengenal nikmat-nikmat Allah. Maka kita sedar betapa baiknya Allah dengan kita, betapa sayangnya Allah dengan kita, betapa cintanya Allah Ta'ala dengan kita. So itu kemudian akan melahirkan rasa cinta yang luar biasa pula kepada Allah. Maka kalau orang bertanya, apakah tips untuk mencintai Allah Ta'ala, supaya dapat mencintai Allah Ta'ala? Maka salah satu tips dia ialah, kenanglah nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepadamu, sama ada nikmat agama ataupun nikmat dunia. Yang ketiga, wamtila'ul qalbi min ihsanih. Kalau kita sentiasa mengingati nikmat-nikmat Allah, maka hati akan penuh dengan ihsan Allah Ta'ala, dengan kebaikan daripada Allah. Dan yang keempat, hikmah dia juga adalah wa fihi zawalun lil ujubi minan nafsi bin ni'amid diniyah. Dengan sebab kita mengenang, mengingati nikmat-nikmat Allah tadi, maka sifat ujub akan hilang daripada diri kita. Manusia ni ketika mana dia mendapatkan nikmat, sama ada nikmat agama atau nikmat dunia, dia cenderung ujub. Ujub tu apa dia? Memandang diri dia ni hebat, takjub dengan diri sendiri, memandang diri hebat, kuat, pandai dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan ketika mana kita mendengar orang-orang yang berjaya mengatakan, ketika mana mereka ditanya apa yang menyebabkan engkau berjaya, maka ramai daripada mereka mengatakan, sebab aku kerja keras, sebab aku pandai, sebab aku cerdik, sebab aku punya strategi yang hebat, dia kata. Ya. So dia ujub, bangga dengan diri dia sendiri. Dia lupa bahawa hakikat kejayaan yang dia kecapi adalah kurniaan daripada Allah. Maka dengan kita mengenal nikmat-nikmat Allah Ta'ala tadi, dan itu menyedarkan kita bahawa segala sesuatu yang kita miliki hakikatnya ialah nikmat daripada Allah Ta'ala, maka insya-Allah itu akan menghilangkan sifat ujub daripada kita. Sifat yang merasa diri hebat, pandai dan lain sebagainya, insya-Allah akan bersih daripada diri kita. Dan seterusnya, keutamaan mengenang ataupun mengingati nikmat Allah itu, wa ziyadatun li fadlillahi wa ihsanih, itu akan menyebabkan Allah tambahkan limpah kurnia dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kerana kalau kita mengenang nikmat Allah Ta'ala itu artinya kita telah mensyukurinya sekurang-kurangnya dengan hati ataupun dengan lisan kita.
Dan Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambahkan nikmat itu kepada kamu. Namun wala in kafartum, kalau kamu kufur, ingkar, tak mahu bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Ya, baik. Selain Allah Ta'ala perintahkan untuk mengingati nikmat-nikmat atau mengenang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, Allah Ta'ala juga memerintahkan supaya manusia ini mengingati mitsaqahu. Mitsaqahu artinya perjanjian-perjanjiannya. Ya, perlu untuk mengingati perjanjian-perjanjiannya. Yang mana perjanjian dekat sini kata Allah, alladhi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu berkata, ya, ingatlah perjanjian yang telah diikatnya dengan kamu ketika mana kamu berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apa maksud mengenang perjanjian kita dengan Allah Ta'ala ni? Mungkin setengah orang dia merasa bahawa saya tak pernah buat janji dengan Allah, saya ni tak ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. So apa maksud ayat Allah Ta'ala ni? Allah Ta'ala suruh kenanglah perjanjian kamu. Kata Al-Imam As-Sa'di, walaysal muradu bidzalika annahum lafadhu wa nataqu bil ahdi wal mitsaq. Ini bukan berarti bahawa mereka melafazkan, mengucapkan perjanjian itu. Tidak ada manusia berjanji langsung dengan Allah Ta'ala begitu. So maknanya apa pada ayat ni? Wa innamal muradu bidzalika, yang dimaksudkan dengan itu, annahum biimanihim billahi wa rasulih, bahawa ketika mana mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, qadil tazamu ta'atahuma, maka itu secara otomatik mereka wajib mentaati Allah dan Rasul. Jadi yang dimaksudkan perjanjian dekat sini ialah perjanjian iman. Ketika mana seseorang mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara otomatik dia telah terikat dengan perjanjian bahawa dia akan taat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, begitu juga meninggalkan tegahan-tegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Idh qultum sami'na wa ata'na, ketika mana kamu mengatakan sami'na, kami mendengar, ma da'autana bihi, apa yang kau serukan kepada kami dengannya, min ayatihi al-Qur'aniyah, min ayatika al-Qur'aniyah wal kauniyah, daripada ayat-ayat Quran ataupun ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat Quran tu itulah ayat-ayat yang ada dalam Quran, manakala ayat kauniyah itulah dia alam semesta ini. Ya, maka melalui ayat ini Allah Ta'ala perintahkan supaya manusia ni mengenang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, dan juga mengenang perjanjian untuk taat mereka kepada Allah ketika mana mereka memilih mengucap dua kalimat syahadat. Maka ini kata para ulama mencakupi seluruh syariat dalam agama. Ya, mencakupi seluruh syariat dalam agama, itulah perjanjian yang kita kena kenang dan kita kena tunaikan dengan Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, fi jami'i ahwalikum, dalam semua keadaan kamu, innallaha alimun bidzatis sudur, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ya, maknanya Allah Ta'ala perintahkan dekat sini supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam dada kita, minal afkar, daripada fikiran kita, wal asrar, rahsia, wal khawatir, bahkan lintasan-lintasan yang ada dalam hati kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka oleh kerana itu berhati-hatilah, ya,
daripada memunculkan sesuatu yang Allah Ta'ala tak redha di dalam hati kita. Kerana semua apa yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah. Ya, bahkan Al-Ghazali rahimahullah mengatakan objek pandangan Allah Ta'ala itu adalah kepada hati kita, manakala objek pandangan manusia kepada wajah kita. Maka kata beliau, jangan sampai tertipu. Ya, jangan sampai kita bersihkan objek pandangan manusia, kita cantikkan objek pandangan manusia seperti wajah kita, pakaian kita, yang mana itu objek pandangan manusia, tetapi kita tidak memperdulikan objek pandangan Allah, yang mana pandangan Allah kepada kita, kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada tampilan luaran kita, tetapi yang Allah Ta'ala lihat adalah apa yang ada dalam hati kita. Maka kalau dalam hati kita ini tersimpan kebusukan, kekotoran, sepatutnya kita malu dengan Allah, sebab Allah Ta'ala melihat itu semua, mengetahui itu semua. Baik, kita teruskan ayat 8 surah Al-Ma'idah ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Baik, so pada ayat 8 surah Al-Ma'idah ni, pertama Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin pertama daripada ayat ni, Allah Ta'ala perintahkan manusia, kita manusia ni supaya menegakkan keadilan. Maka salah satu prinsip dasar yang dibawa oleh Islam itu ialah prinsip keadilan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kamu bil adil, ya, supaya berlaku adil. Ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Maka kita kena adil, bukan sahaja dalam memutuskan perkara ataupun hukuman, tetapi adil dalam makna yang sangat luas. Ya, termasuk dalam kehidupan harian kita, dalam penilaian kita kepada orang, ya, dan lain sebagainya. Kunu qawwamina lillahi syuhada, hendaklah kamu menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, la li ghardin minal aghradi ad-dunyawiyah, bukan kerana ada tujuan duniawi. Wa an takunu qasidina lil qist alladhi huwa al-adl la al-ifrad wa la at-tafrid. Ya, dan menegakkan keadilan itu bukan dengan tujuan-tujuan lain, dan tujuan dia mestilah kerana Allah Ta'ala. Maka pada ayat ni kata Allah, kunu qawwamina lillah, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan
untuk Allah ataupun kerana Allah. Syuhada'a bil qist. Baik, seterusnya kata Allah Ta'ala tentang betapa pentingnya untuk menegakkan keadilan tu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, kata Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Jangan sampai oleh kerana kamu benci, kamu tak suka kepada satu kaum, pada satu golongan, kepada satu kumpulan, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Maka keadilan dalam Islam mesti ditegakkan walaupun langit mesti runtuh, kata orang. Ya. Maknanya apa? Keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap musuh kita. Kita benci dengan orang ni, kita tak suka. Tetapi kita kena berlaku adil kepada dia. Kita tidak boleh berbuat ikut suka hati kita. Kena adil. Ya. Bahkan mungkin kepada orang bukan Islam sekalipun, kena adil. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai kebencian, kemarahan kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan sampai berlaku demikian. Ya, maka keadilan ni kita mesti tegakkan walaupun kepada kawan kita, ahli keluarga kita, sahabat kita dan orang yang kita benci sekalipun. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Kerana sesungguhnya itulah yang paling menghampirkan diri seseorang kepada takwa. Ya. Jadi ternyata melalui ayat Allah Ta'ala ni yang dapat menghampirkan kita ni kepada takwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau supaya menjadi insan yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, tegakkanlah keadilan hatta itu kepada orang yang mungkin pernah benci dengan kita atau kita tak suka, ya, tapi kepada mereka pun kena tetap tegakkan keadilan. Kalau kepada orang yang kita tak suka sekalipun wajib menegakkan keadilan, apatah lagi kepada orang yang kita sayang, kita suka, ya, atau mungkin baik dengan kita. I'diluhu aqrabu littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui secara mendalam bima kanu ta'malun, dengan apa sahaja yang kamu perbuat. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala akan membalas itu nanti. Ya, maka setiap amal kebajikan walau kecil macam mana pun Allah Ta'ala akan balas. Begitu juga amal keburukan walau kecil macam mana pun Allah Ta'ala akan balas. Ya. Inilah bahagian daripada keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Baik, kita teruskan ayat yang ke-9 surah Al-Maidah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang amat besar. Ya. Wa'adallah, Allah Ta'ala berjanji. Kalau Allah Ta'ala berjanji, la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. So dekat sini wa'adallah, Allah Ta'ala berjanji. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dia beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian dia buktikan keimanan itu dengan amal saleh, sama ada melakukan kewajipan-kewajipan ataupun melakukan perkara-perkara yang sunat. Kalau ada orang beriman kepada Allah Ta'ala and then dia buktikan keimanan itu dengan melakukan amal saleh, maka salah satu buah daripada itu adalah maghfirah, keampunan. Ya, akan ada keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka kata Allah pada ayat ni, lahum maghfirah, bagi mereka keampunan,
wa ajrun azim, dan ganjaran pahala yang amat besar, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu 'azamaha illallah, yang mana tidak ada sesiapa yang tahu betapa besar, betapa agungnya, betapa luasnya syurga Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, maka dia mendapatkan ampunan daripada Allah dan akan mendapatkan ajrun azim, ya, ganjaran pahala yang amat besar, iaitulah syurga Allah Ta'ala, ya. Bagaimana besarnya kenikmatan itu kita tidak pernah tahu. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan untuk mereka sebagai balasan atas amal perbuatan yang mereka lakukan, ya. Baik, so ayat 9 ni Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahawa mereka dapat ampunan dan ganjaran syurga daripada Allah. Daripada ayat ni kita belajar bahawa salah satu ganjaran amal saleh yang kita lakukan ialah Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Maka untuk mendapatkan ampunan dosa itu tidak semestinya dengan istighfar sahaja, tetapi boleh juga dengan melakukan amal-amal saleh, ya. Boleh juga dengan melakukan amal-amal saleh. Maka setiap kali kita melakukan amal saleh, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa kita. Maka pada ayat ni Allah mendahulukan maghfirah baru kemudian ajrun azim, iaitu syurga. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ahli syurga tu, mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala tu bukanlah semata-mata orang yang tak pernah langsung buat salah, ya. Tetapi mungkin sahaja mereka pernah buat salah, namun selepas itu mereka melakukan amal saleh, lalu kemudian disebabkan itu Allah Ta'ala beri maghfirah, keampunan kepada mereka. Baik, kita teruskan ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah dia yang akan menjadi ahli neraka. Jadi orang-orang yang kafir dan kemudian mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebenaran, lalu mereka dustakan itu semua, ulaika ashabul jahim, maka mereka itulah penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini kebalikan daripada ayat 9. Ayat 9 ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dapat ampunan dan masuk syurga. Ayat 10 ini bercerita tentang balasan bagi orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, bahawa mereka akan menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, kenanglah nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu. Idh hamma qawmun ayyabsutu ilaikum aydiyahum, ketika mana hendak menghulurkan tangannya untuk memerangi kamu, lalu Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan kepada Allah jualah, hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri. Baik, so pada ayat 11 surah Al-Ma'idah ni, lagi sekali Allah Ta'ala mengingatkan kita, menyuruh kita supaya sentiasa kenang, ingati nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala
kurniakan kepada kamu. Ya. Antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan tu, idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ya, ketika mana satu kaum, ya, idh hamma qaumun, ketika mana satu kaum, ya, maksudnya dekat sini kaum kafir. Hamma ayyabsutu idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ya, ketika mana mereka menghulurkan tangan untuk menyerang kamu, fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah Ta'ala menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Jadi salah satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, atau bahkan kepada umat Islam, antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan itu ialah pernah suatu ketika orang-orang Islam, mereka ini hampir dibunuh, ya, hampir dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi Allah Ta'ala tolong mereka, fakaffa aydiyahum ankum, dengan cara Allah Ta'ala menahan tangan mereka sehingga kan tidak dapat membunuh orang-orang yang beriman, tidak dapat menyerang orang-orang yang beriman itu. Dan ini antara nikmat yang kita kena kenang. Jadi nikmat itu bukan sahaja kesenangan yang kita dapatkan, tetapi juga termasuk nikmat ialah ketika mana Allah selamatkan kita daripada suatu bahaya yang akan menimpa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat 11 surah Al-Ma'idah ni, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu, antaranya ketika mana ada satu kaum yang menghulurkan tangannya untuk menyerang kamu semua, fakaffa aydiyahum ankum, tapi Allah Ta'ala tahan tangan mereka daripada melakukan itu. So ini antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, dengan cara Allah selamatkan mereka daripada bahaya. So nikmat ini perlu untuk kita kenang, perlu untuk kita ingati, ya, supaya menjadikan kita insya-Allah hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, lakukanlah apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan dan tinggalkanlah apa-apa sahaja yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Ta'ala sajalah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu menyerahkan urusan mereka. Jadi ayat 11 surah Al-Ma'idah ni, kandungan dia pertama, Allah mengingatkan kembali supaya manusia ini sentiasa mengenang nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Salah satu contohnya ialah ketika mana dahulu ada satu kaum yang hendak menyerang orang-orang yang beriman, tetapi Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada situ dengan cara Allah Ta'ala menahan tangan orang-orang yang hendak menyerang, memerangi orang-orang yang beriman itu, ya. Oleh kerana itu, kenang nikmat Allah tu, bersyukurlah dengannya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala tegahannya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Ta'ala sajalah orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka berdasarkan hujung ayat ni dapat kita ambil satu pengajaran bahawa salah satu tanda seseorang itu betul-betul beriman kepada Allah, dia suka bertawakal kepada Allah. Dan tanda kurangnya iman seseorang, dia tidak berapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni, ayat 7 hinggalah ayat 11 surah Al-Ma'idah. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat kita faham dengan baik dan menambah pengetahuan kita dan memberi pengajaran kepada kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.